الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dihormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan imam, para pegawai dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurniakan kita keberkatan dan kasih sayangnya serta perlindungannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita dah sampai di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada tajuk adab-adab bersahabat. Adab-adab bersahabat, adab kita berkawan. Kita perlu sentiasa ingatkan diri kita tentang adab-adab ni tuan-tuan, sebab biasanya kita ni sering lupa bagaimana adab berkawan, sampai kadang-kadang kita menyakiti dan kita mencalarkan persahabatan baik di antara sahabat-sahabat kita kadang-kadang. Sebab kita ni jenis manusia kan, ada nafsu, ada ego, ada macam-macam. Akhirnya kadang-kadang perbuatan yang kita buat menyebabkan kawan kita tidak bertegur sapa dengan kita. Bila tak tegur siapa, jadi masalah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, barang siapa yang membelakangkan saudaranya masa dia tak tegur siapa lah, 3 hari, maka tidak terangkat amalan dia ataupun doa dia, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak terangkat, mana tak terima. Bahaya, bahaya. Amalan tak terima, bahaya lah. Sebab tu perlu kita jaga hati-hati para sahabat kita. Bagaimana Nabi SAW sangat-sangat menjaga dan menyayangi para sahabatnya yang ramai jumlahnya, bukan seorang, banyak, 200 lebih, 200,000, ada pendapat kata 20,000, ada ramai lah, ramai. Baik tuan-tuan, kita dah sampai pada adab yang ke-13 kita montir itu. Banyak dah kita baca. Nombor 1, mengutamakan sahabat. Nombor 2, menolong sahabat. Nombor 3, menyembunyikan rahsia. Nombor 4, menutup keaiban dia. Nombor 5, diam, jangan sampaikan perkataan celah kat dia. Kemudian sampaikan perkataan baik-baik, hak puji. Kemudian dengar apa yang dia cakap tu baik-baik. Tinggalkan berbantah, berkelahi, berdebat dalam apa-apa isu pun. Hak ni yang kita selalu duduk berlaku lah ni. Berdebat dalam grup WhatsApp tu bukan main lagi lah. Isu macam-macam, semua pandai belakang. Ngajinya Tok Syekh Google kan, Tok Syekh Google dengan Tok Syekh Facebook, alim, semua bukti, fakta, semua dalil, kemah habis. Sampai lah kali kawan tu left group tu kan. Jadi kita patutnya kena tinggal berbantah tu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang tinggal dia berbantah ni, walaupun dia benar sekalipun, kerana dia tinggal tu, kerana tak mau berkelahi, maka Allah bina bagi dia satu mahligai dalam syurga, satu rumah dalam syurga. Tak mau lah. Masa kami dengar, masa duduk ngaji dulu lah, dengar hadis ni kan, ustaz baca, kami kalau berkelahi-berkelahi kan, tak apa, hang menang, aku nak rumah dalam syurga. Kerana apa? Kerana tak mau berkelahi. Tu. Baik. Yang ke-9, panggil sahabat dengan nama yang dia suka. Yang ke-10, puji sahabat dengan apa yang kita tahu kebaikan dia. Yang ke-11, terima kasih kepada sahabat. Dan 12,
menegah orang lain daripada mengumpat sahabat. Yang ke-13, beri nasihat cara lemah lembut, baik-baik, pilih bahasa yang elok-elok kalau kita tujuan nak tegur sahabat kita tu. Baik, kita sampai tang tu kita berhenti itu. Dalam kitab yang bahasa Rumi, muka surat dia 171. Dalam kitab Jawi muka surat apa bang? 181. Beza dan 10 muka surat. Baik tuan-tuan, kita masuk dalam nombor adab yang ke-14. Memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Yang ni kalau kita ada sahabat yang biasa-biasa saja salah dia, mungkin boleh kita maafkan, tak ada masalah kan. Tetapi kalau kita ada sahabat yang betul-betul buat salah yang kita marah sungguh tu, kadang-kadang hati ni nak maaf dia dah buat macam drama filem tu kan, tiada maaf bagimu. Dia buat begitu. Iyalah, kadang-kadang tipu kita kan, pinjam duit tak bayar, tu buat tak kenal pula. Buat tak kenal, masa susah tu kami lagi lah mai cari kita apa semua, dah senang tu buat tak kenal yang kita ada macam-macam ada. Jadi susah kadang-kadang memaafkan orang ni, bukan semua orang boleh. Ada orang yang tak dapat nak maafkan. Tetapi kita kena ingat Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Belajarlah daripada sifat dan nama Allah itu. Belajarlah. Kalau kita nak diri kita diampunkan di akhirat nanti, kita ampunkan, maafkan kesalahan orang lain di dunia. Walaupun kesalahan itu begitu berat sekali. Buatlah macam Nabi SAW ketika buka kota Mekah. Nabi tanya kepada penduduk Mekah, aku nak buat apa kepada kamu? Lebih kuranglah cerita dia. Lebih kuranglah cerita dia, dialog dia tu. Saya cuma olah dalam bahasa Melayu. Apa yang aku akan buat kepada kamu, wahai penduduk Mekah? Penduduk Mekah kata, kamu manusia yang baik. Kamu tidak akan membalas kejahatan orang lain. Nabi kata, ya, aku tak akan balas. Aku tak akan balas. Kamu buat dulu kat aku macam-macam. Padahal masa tu Nabi dah menang, Nabi dah berkuasa, tentera Nabi dah menguasai kota Mekah. Boleh saja Nabi nak tangkap mereka sekok-sekok. Hak mana takut tu, lari keluar lah. Lari keluar pada kota Mekah. Antara dia Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Kalau tak salah saya nama dia Ikrimah. Dia lari. Rasulullah habaq kat isteri dia tak lari. Isteri dia ada. Rasulullah habaq kat dia, kalau dia mai dan minta maaf, aku maafkan kesalahan dia. Akhirnya isteri dia pergi cari orang, suruh pergi cari suami dia. Suami dia lari mana, pergi cari jumpa, beritahu apa semua. Rasulullah bagi jaminan, kata tak akan bunuh dia, akan memaafkan dia. Maka dia patah balik. Dan akhirnya jumpa Rasulullah dan Rasulullah maafkan dia. Walaupun Ikrimah ni pernah bunuh sahabat Nabi SAW. Pernah bunuh sahabat, tuan-tuan. Akhirnya Ikrimah ni masuk Islam dan jadi Muslim yang baik. Dan ketika dia nak balik mai ke kota Mekah tu, Nabi kata kat sahabat-sahabat lain, kamu jangan kecela dia kerana bapak dia. Sesungguhnya celaan kamu tidak menyakiti orang yang dah mati, tapi menyakiti orang yang hidup. Kamu kata kat Abu Jahal, kamu menyakiti Ikrimah ni. Jangan kata kat dia. Jangan kata apa, biar dia balik mai jumpa. Akhirnya kerana budi baik Rasulullah tu, masuk Islam dia. Masuk Islam Ikrimah ni. Begitulah Rasulullah SAW memaafkan kesalahan yang cukup berat. Bunuh orang, tuan-tuan, tak berat nak bunuh orang. Berat lah. Hebat tu. Tu kata Rasulullah ni, hebat. Sebab tu Rasulullah ni contoh ikutan kita semua. Dan manusia yang sangat sempurna akhlak dia. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah yang mempunyai akhlak yang azim, agung, hebat. Allah guna nama dia untuk menggambarkan akhlak baginda Nabi SAW. Azim tu nama-nama Tuhan yang maha agung. Baik tuan-tuan, jadi memaafkan kesalahan. Memang kadang-kadang kita ada sahabat yang buat macam-macam. Kita pun kadang-kadang pernah buat macam-macam kat sahabat kita kok. Kita pun tak tahu sahabat kita maaf ke tak orang. Maka pakat-pakat saling memaafkan lah.
Walaupun kita dah tak jumpa dia, tak tahu dia duduk tak mana, dalam hati kita, kita niat memaafkan dia. Kan? Hak lama tu biarlah berlalu. Supaya kita habis dah di dunia ni, kita maafkan. Moga-moga Allah di akhirat esok yang maha pengampun, maha penyayang, sudi memaafkan kisah-kisah gelap kita di masa lalu. Mudah-mudahan. Baik. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Doa kat sahabat kita. Alim ulama dulu, Masya Allah hebat. Mereka boleh doa sebut nama sahabat-sahabat mereka tu. Kalau berapa puluh orang pun sebut seorang-seorang doa. Sebab mereka tahu kelebihan seorang sahabat doa kepada sahabat dia yang lain. Nabi sebut dalam hadis, kalau seorang sahabat doa kepada sahabat dia yang lain ala zahiril ghaib, pada waktu yang sahabat dia tak tahu, sahabat kita ada tempat lain, kita doa dah, ya Allah selamatkan sahabatku ini, sebut nama dia kan, maka Allah akan utuskan malaikat yang membawa doa itu dan mengkabulkan dia dan memberikan kepada dia benda yang serupa, doa yang serupa untuk dia. Dia doa kat sahabat dia, malaikat bawa terus naik atas, tak ada hijab, bawa naik atas terus, dan dia akan dapat doa yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kena rajin kita teringat ya kat sahabat-sahabat kita. Kalau kita tak mampu nak telefon dia, cari nombor telefon, tak doa, doa, ya Allah mudah-mudahan kau selamatkan sahabatku si Fulan bin si Fulan, nama sekian-sekian. Teringat ya doa, teringat ya doa. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu di mana sahabat kita yang boleh syafaat kita hari kiamat nanti. Kita perlukan benda-benda tu di akhirat esok. Nombor 16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Kalau kita dengar sahabat kita meninggal dunia, kan, kita kekalkan perasaan dan hubungan kita dengan ahli keluarga sahabat kita tu. Kalau dia susah, kita bantu. Kalau isteri dia susah, kita bantu dan kita berikan pertolongan. Itu yang mustahak, tuan-tuan. Terutamanya sahabat kita yang berdekatan dengan kita. Kadang-kadang kita ni bantu, tapi orang hak jauh pun bantu. Tapi hak duduk dekat keliling-keliling ni, sahabat hak dekat-dekat ni, jiran-jiran terdekat ni, hak tu tak tolong pula. Kacau no. Hak jauh pergi tolong, kan? Jadi hak dekat tak tolong. Tak boleh, kena tolong hak mula, hak dekat dulu. Hak dekat dulu, lepas tu baru sahabat-sahabat yang jauh. Baik. Yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Macam mana kita berhenti saat dulu untuk azan kah? Terus. Terus. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab, bahkan meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Jangan kita cari sahabat kita kerana nak bagi kerja kat dia. Ada kerja ya, teringat nak bagi hak teruk-teruk lah kan. Contoh dia macam kita lalu tengok sahabat kita duk buat kerja, kan, nampak daripada jauh dia buat kerja, kita sepatutnya pergi cepat tolong dia. Ni kadang-kadang setengah daripada kita lah, bukan di sini lah, di tempat lain lah, di negeri di Pasir Berdengung sana kan. Dia nampak kawan dia duk buat kerja, dia kona kok jauh. Pasal apa? Takut kawan dia panggil kita minta tolong. Tahu tu. Kadang-kadang tu ada orang sampai tahap tu, bahkan dia suka pula memberatkan orang. Kadang sampah dia pun dipi buang kat tempat orang, kan? Dipi buang kata-kata. Sebab apa dia kata? Ada tu perbandaran dah duk kutip kita bayar cukai dia kata. Sampai orang tu dia tak beli ke orang, dia kira dia saja. Ni payah lagu ni. Sebab tu dengan sahabat kita jangan beratkan dia dengan benda yang menyusahkan. Bahkan bukan dengan sahabat, dengan siapa-siapa pun jangan. Apa Nabi sebut dalam hadis tu, khairun nas, sebaik-baik manusia,
man yanfa'uhum linnas atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak manfaat dia untuk orang lain, orang lain dapat banyak pertolongan daripada dia. Hak ni sebaik-baik manusia. Dia banyak menyenangkan orang, menyenangkan urusan orang. Yang ni sebaik manusia, tuan-tuan. Kita jadi manusia yang menyenangkan orang lain, meringankan beban orang lain, yang memudahkan urusan orang lain. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata apa? Yasiru wala tu'assiru. Buatlah bagi mudah urusan orang ramai, wala tu'assiru, jangan buat bagi payah. Kalau kita kerja di jabatan mana pun, kalau kita kerja di kawasan mana, di tempat apa pun, orang mai tanya kat kita, kita bantu dia sampai meringankan kerja dia. Begitu sepatutnya. Tambahkan orang tu pula sahabat baik kita, lagi kita kena bantu dia untuk meringankan kerja dia. Saya pernah berkuliah di Pulau Pinang ni lah. Saya tak maulah sebut tempat mana kan, tapi dekat-dekat sini lah, dekat-dekat belah-belah area Tanjung sana. Satu surau tu saya kuliah kat situ. Hari saya pergi tu kebetulan depa kata tadi ni sebelum maghrib ke, dia kata sebelum sehari sebelum tu ada jenazah di surau tu. Jenazah tu punya Allah nak muliakan dia, sembahyang mayat di surau tu 3 kali sembahyang. 3 kali sembahyang, penuh surau tu. Tak muat, pas sembahyang satu lapis, lepas tu keluar, mai selapis lagi sembahyang pula untuk jenazah tu. Padahal jenazah tu bukan orang hebat pun, bukan ustaz pun, orang biasa je, pakai protot iswara buruk je. Tapi Allah muliakan dia, sembahyang jenazah dah 3 lapis. Lepas dah sembahyang jenazah 3 lapis, daripada surau tu nak iring ke masjid, ke kubur tu, tak payah naik jenazah punya kenderaan, van jenazah, tak payah. Depa usung ya. Ramai-ramai pakai usung. Pasal ramai orang mai ziarah jenazah dia. Yang pengurusi surau tu cerita ke saya, dia tu pun duk dengar kuliah saya. Tapi dia mai dalam kuliah, dia duduk senyap lah, dia tak cakap banyak. Dia senyap saja. Masa hari saya kuliah tu, depa buat kenduri tahlil untuk dia. Lepas saya kuliah tu baca tahlil, kemudian masa makan tu pengurusi tu cerita. Dia ni yang meninggal ni, Masya Allah. Bukan orang hebat pun tuan-tuan, orang biasa saja. Tapi Allah muliakan dengan kematian dia, dengan begitu ramai orang mai ziarah dia. Saya tanya pengurusi tu, apa amalan dia ni? Apa dia buat ni dalam kehidupannya sampai Allah muliakan kematiannya? Buat apa? Pengurusi tu kata, dia ni manusia hamba Allah yang suka tolong urusan orang. Apa saja urusan orang dia akan ringankan. Hampa pilah minta tolong, dia tak pernah kata tak. Dia meninggal aksiden tu pun dia tolong satu keluarga yang bukan warga negara Malaysia, warga negara India ke mana tak tahu. Dia tolong pi buat pasport di Putrajaya, bawa lah kereta iswara buruk dia tu pi tolong. Dia, isteri dia, lepas tu kawan tu perempuan dengan anak-anak 2-3 orang. Suami mungkin mati dah ke apa tak tahu. Dia tolong orang tu pergi buat urusan pasport apa semua di Putrajaya, naik kereta buruk tu. Dalam perjalanan balik tu aksiden, mati dia. Tuan-tuan, mati pun dalam keadaan duk tolong orang ni. La ilaha illallah. Sebab tu Allah muliakan kematiannya. Dia orang yang suka tolong orang, suka meringankan urusan-urusan orang. Ni ciri-ciri seorang Muslim, tuan-tuan. Ciri-ciri orang beriman. Dia bantu orang, memudahkan urusan orang lain. Tuan tunjuk dia, tuan-tuan. Tak payah sebut pun nama surau, kalau tuan-tuan nak tahu nanti tuan-tuan tanya saya akan keluar. Kan saya akan sebut. Ada abang kita tanya. Sungai Pinang. Sungai Pinang. Tuan-tuan bertanya, Pulau Sungai Pinang. Ini pakak bertanya habis. Sungai Pinang, surau kat Sungai Pinang. Tak mana saya tak mahu bang, nanti kena tanya lain. Baik, dekat sini ya, Masya Allah. Allah muliakan. Dia bukan orang terkenal pun.
Orang yang jaga surau tu pun terkejut, kata macam mana boleh mai semayang di surau tu 3 kali semayang mayat ni, semayang jenazah 3 kali, 3 lapis. Hebat, masya-Allah. Bukan orang terkenal ulama ke apa, orang biasa. Tuan. Baik noh. Yang ke-18. Sebab tu hebatlah yang tadi tu, yang ke-17 tu kita ringankan urusan sahabat kita dan siapa saja. Yang ke-8. Sebelum saya pergi ke yang ke-18 ni, saya teringat hadis Nabi. Nabi kata apa? Wallahu fi aunil abd ma kana abdu fi auni akhih. Allah sentiasa bantu seseorang itu selama mana seorang itu bantu orang lain. Allah sentiasa bantu dia selama mana dia duduk bantu orang lain. Baik. Yang ke-8, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Maksudnya gembira sama dengan sahabat dia, sedih sama dengan sahabat dia. Hak ni orang kata kita bersahabat tu biarlah macam cermin, kan? Kita pergi tengok cermin, kita senyum kat cermin, cermin senyum kat kita balik. Yang ni baru sahabat, kan? Kita sedih, kita tengok cermin, cermin pun sedih juga. Ni sahabat. Sahabat ni dicermin kepada sahabat baik dia yang lain. Jangan sahabat jadi macam duit shilling. Duit shilling tahu, duit shilling. Depan lain, belakang lain. Duit shilling kan, depan dia lain, belakang dia lain. Depan kawan lagu lain, belakang kawan lagu lain pula. Haru. Orang lagu ni haru. Baik, jadi kalau dia suka, kita pun suka. Walaupun kita tak berapa suka benda tu, kita menunjukkan perasaan suka kita kerana menjaga hatinya. Lagu tu. Baik, yang ke-9, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Kita sayang kat dia tu memang wujud dalam ni, bukan buat-buat. Kita sayang kat sahabat kita tu memang di sini, bukan di sini. Kadang ada orang dia senyum di sini tapi di sini merengkam, ada juga, kan? Biar kita bersahabat sampai tahap tu. Carilah sahabat yang begitu. Alhamdulillah, kita dikurniakan, bukan nak cerita membesarkan diri, tapi kita berkawan dengan orang dan berbaik dengan sahabat-sahabat ni. Sampai ada sahabat yang nama anak dia letak nama sama macam kita. Macam anak saya sama dengan nama anak dia. Anak saya pun sebuh nama sama macam dia. Jadi kita macam tu sampai baik. Ada sahabat tu sampai nama isteri pun cari nama sama macam isteri saya. Nama isteri saya macam ni, nama isteri dia pun bunyi nak sama juga. Dia kata, kita kawan baik, mesti nama isteri pun kena sama juga. Dia kata, la ilaha illallah. Sampai tahap tu lah kita berkawan. Baik. Sebab sama-sama sayang. Nombor 20, memulakan memberi salam kerana ketika menemui sahabatnya. Salam ni walaupun nampak remeh, benda remeh, tapi benda yang sangat penting. Nabi sebut dalam hadis tu, ayu islami afdal. Apakah Islam yang paling afdal, amalan dalam Islam tu? Nabi kata apa? Taqra'us salam ala man arafta am lam ta'rif. Kamu beri salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Bukan maqam SAW. Hadis tu panjang lah, saya ambil sekeratnya. Sekerat depan lagi dia kata tut'imut ta'am, bagi makan ke orang. Wa taqra'us salam, dan beri salam kepada orang yang kenal dan orang tak kenal. Nabi kata tu, sahabat tanya, apakah Islam yang paling baik? Amalan yang paling baik dalam Islam tu apa dia? Nabi jawab dua tu ya. Nampak salam tu walaupun kecil tapi dia sangat besar. Sebab tu Nabi kata orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang memulakan memberi salam. Orang yang mula bagi salam. Sebab tu kita jumpa, kenal ke tak kenal, bagi salam dulu. Sebab tu saya di sekolah, saya nak train budak-budak, saya kadang-kadang saya bagi salam dulu kat budak. Tak kira, sebelum budak bagi salam, kita bagi salam. Kadang-kadang saja ya, buat-buat jawab salam kat dia. Dia pun lalu kita, buat tak tahu. Saya buat jawab, Waalaikumsalam. Dia pun, Ustaz, Assalamualaikum. Saja nak ajak dia, nak train dia supaya bagi salam.
Supaya tak jumpa orang buat tak tahu, buat donor gitu, tak. Supaya itulah Islam sebenarnya. Itulah Islam. Islam ni sentiasa jumpa orang bagi salam. Hang kenal tak kenal, dari belakang serta bagi salam. Kita doakan semua orang. Tambahlah lagi dengan sahabat yang kita kenal. Baik, 21. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah ke tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Nampak majlis apa-apa yang sempit agaknya kan, yang kawan kita masuk tak ada tempat duduk, biar kita bangun bagi tempat duduk kat dia. Tu memuliakan sahabat. Memuliakan sahabat. Tapi tengok keadaan juga. Dalam majlis tu nak mangkit pi duduk kat kawan pun, jangan pi duduk kat tempat nak menyembang. Ni dalam kuliah dia tengok kawan dia main, geng-geng pi duduk kat kawan, orang kuliah di depan, dia menyembang di belakang. Tu tak jadi kerja kan. Yang tu tak elok, tak ada adab tu. Tengok keadaan, tengok. Baik. Jadi nampak sahabat kita, apa yang kita boleh luaskan, apa yang boleh kita permudahkan sahabat kita permudahkan. Kemudian yang ke-22, hendaklah ia bangkit menghantar sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. Ketika kawan nak balik, kita hantar sampai ke pintu rumah. Lagi bagus hantar sampai ke pintu kenderaan, pintu kereta lah. Dulu mana ada pintu kereta. Sampai ke unta lah dulu. Kuda ke apa kan. Yang kita hantar sampai ke pintu. Tanda kita hargai sahabat kita, mai ke rumah kita. Sebab tetamu ni mai ke rumah kita, ketika dia keluar tu, dia bawa keluar semua dosa-dosa kita. Dia mai tu bawa masuk malaikat rahmat dalam rumah kita. Bila dia keluar, dia bawa keluar dosa-dosa kita. Jadi kita kena hormatlah. Dia beri kelebihan kepada kita, dia beri keberkatan dalam rumah kita. Begitu. Tambah pula orang tu sahabat kita, lagilah banyak keberkatan. Malaikat mengiringi, no? Malaikat mengiringi. Dan Allah sayang, no? Allah sayang orang yang berkasih sayang kerana Allah ni. Kan? Kita baca dah hadis tu banyak kali baca dah. 7 golongan di antaranya, 7 golongan yang Allah lindung di bawah arasy di hari kiamat nanti. Siapa? Salah satu daripadanya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling kasih mengasihi kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tengok Allah letak tempat special, kemah VIP di hari kiamat nanti. Apa lagi mau? Bukan buat apa pun, sayang dia, sayang sahabatnya. Laki dan perempuan sama. Perempuan sama perempuan lah. Laki sama laki. Laki janganlah sama perempuan lah, tu tak apa dah cantik sangat lah, tak apa elok, malaikat isteri dia tak apalah. Baik. Kemudian yang ke-23, tak apa habis noh. Hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya itu sedang bercakap-cakap. Bila kita sembang dengan sahabat kita, biar dia cerita bagi habis. Jangan duk potong di tengah-tengah cakap dia, dengar betul-betul. Habis dia cerita, baru kita masuk mencelah. Yang ni kalau kita tengoklah, kita punya anggota badan ni, Tuhan cipta tu penuh hikmah. Penuh hikmah. Tuhan cipta bagi kita 2 telinga. 2 telinga dan 1 mulut. Tujuan apa? Tujuan supaya kita mendengar banyak. 2 telinga. Telinga ada 2, banyak lah. Banyak pada mulut. Mulut ada 1. Allah nak suruh kita dengar banyak. Bila orang bercakap, kita dengar. Dan orang-orang yang bijak adalah orang yang mendengar. Dia dengar. Dia tak bercakap. Waktu orang bercakap, dia dengar. Habis orang bercakap, baru dia bercakap. Dia tak potong di tengah-tengah. Kita ni kadang-kadang sembang, orang tu cakap, kita pun tak sabar-sabar dah nak cerita dah. Semangat. Berhati-hatilah. Bukan tak boleh nak celah, boleh tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Biar kawan tu cerita bagi puas tu. Jangan potong ikut dan. Kesian kat kawan. Kadang kawan tu baru cerita sekerat ni, semangat nak cerita, kita pergi potong tengah-tengah jalan.
Terus kawan tu serot bahasa kita, serot terus tak jadi nak cerita. Kesian kat dia. Jadi tak elok macam tu. Sahabat kena bagi kita cerita. Baik, itulah lebih kurang 23 adab yang mana kalau kita lakukan ini, masya-Allah tabarakallah, inilah cara yang terbaik untuk berkomunikasi, bersembang dengan sahabat-sahabat baik kita. Kalau sebelum-sebelum ni kita jarang berbuat dengan 12 adab ni, maka pilihlah dan cuba buatlah 12 adab ni. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik dunia dan akhirat. Sahabat yang boleh kita berkongsi suka duka kita, berkongsi masalah kita, menjadi penasihat kita tak kala waktu kita buntu, kan? Menjadi pembantu-pembantu buat kita di dunia maupun juga di akhirat. InsyaAllah. Jadi carilah tuan-tuan. Cari jangan seorang dua, bagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Baik. Ringkas kata pengarang kitab ni, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah dan bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang bermuamalah dengannya. Muamalah ni maksudnya bergaul. Kita nak orang buat baik kat kita, kita dulu kena buat baik kat orang, dan kita kena buat seperti mana yang kita suka orang buat kat kita. Kita suka orang buat benda tu kat kita, kita suka orang bagi hadiah kat kita, kita bagi hadiah ke orang. Kita suka kalau orang puji kita, kita puji orang dulu. Gitu. Kita takkan dapat benda yang baik melainkan kita dulu kena tunjukkan benda tu. Kita kena tunjuk benda tu baru kita akan dapat. Bak kata orang kampung saya, what you give you get back. Apa yang kamu beri kamu dapat balik. Baik. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatan tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir munafik, dan persahabatan itu akan membawa kebinasaan di dunia dan akhirat. Siapa yang tak cintai untuk sahabat dia sesuatu yang dia sayang untuk diri dia sendiri, dia suka benda tu tapi dia tak suka bagi benda tu kat sahabat dia, maka dia bukan betul-betul lagi bersahabat. Maknanya dia ada ciri-ciri munafik lagi. Dia suka orang buat baik ke dia tak mau buat baik ke orang. Kata lagi gitu. Yang tu bukan betul sahabat, yang tu masih ada lagi benda-benda yang tak baik dalam diri dia. Maka kena buang, kena muhasabah benda tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita mengaji di tujuan apa? Tujuan nak tengok diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita hitung diri kita sebelum Allah hitung di akhirat esok. Kita betul kita. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan sahabat akan dia. Jadi inilah adab-adab yang kita mesti patuhi dan kita mesti amalkan, kita mesti praktikkan, lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan mereka menjadi sahabat-sahabat baik kita di dunia sampai ke akhirat. Baik. Kemudian selepas pada ni kita akan bacakan ceraian yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenali. Ada orang yang kita kenal daripada kecil, itu sahabat lah. Kita kenal dia daripada kecil, kita tahu dia A sampai Z, kita bersahabat, itu sahabat. Yang ni tak, yang ni orang yang kita kenal ya. Dia bukan rakan karib, bukan rapat, kenal gitu ya. Kenal dia ni, kenal, biasa jumpa lah. Gitu. Apa adab kita dengan dia? Okey. Banyak kan ni? InsyaAllah. Kita baca sikit ya, satu perenggan kot insyaAllah. Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali orang yang sudah engkau kenali. Dia kata kena hati-hati, sebab selalunya kita tak temui benda yang tak baik kecuali kepada orang yang kita kenal. Orang kita tak kenal, jarang kita tak jumpa benda yang tak baik. Orang yang kita kenal ni selalu kadang-kadang dia memberikan masalah kepada kita. Berhati-hati kata pengarang kita ni. Lain halnya sahabat karib lain.
Sahabat karib ni dia baik insya-Allah dunia akhirat. Maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang engkau tak kenali. Maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hak tak kenal tu usah campur lah. Bagi kita tak kenal dah. Kan? Kalau kita kenal tu lain cerita. Hanya sahaja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka kan menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Biasanya mereka ni berkawan kita, tapi berkawan di mulut ya, hati belum tentu. Orang macam ni selalu berjaga-jaga dengan dia. Dia akan bawa kadang-kadang kemudaratan pada kita. Sebab tu ada satu pepatah sebut, berhati-hatilah kamu dengan musuh kamu sekali saja, tetapi berhati-hatilah dengan orang yang kamu kenali itu 100 kali. 100 kali ganda. Sebab apa? Sangat bahaya. Selalunya orang yang kenal ni, orang yang kenal, yang mulut dia cakap dengan kita baik, tapi hati dia belum tentu. Orang macam ni kadang-kadang buat fitnah macam-macam. Yang berlaku dalam masyarakat ni macam-macam. Ditangkap gambar kita, edit buah gambar perempuan, kita duduk dengan perempuan, hantar viral, macam-macam jadi. Macam-macam jadi. Buat video lah, buat macam-macam kat kita. Tu bahaya, bahaya. Akhir zaman ni lagi lah noh, dengan teknologi canggih ni kan. Benda yang tak ada boleh diada-adakan. Baik. Maka kurangkanlah daripada berkenalan sekuasamu. Dia suruh, dia nasihatkan Imam Ghazali, kurangkan berkenalan dengan orang yang tak perlu. Orang yang tak perlu kita kenal, maka baiknya kita kurangkan. Sebab takut nanti kita terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan, seperti dengan mereka yang kau selalu jumpa di madrasah, atau di masjid jami', atau di surau-surau dalam negeri, atau dalam pekan, maka janganlah engkau menghina sesiapa di kalangan mereka, kerana engkau tak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka lebih jauh daripadamu. Kadang-kadang kita jumpa orang di masjid, kan, dia ni siap ada, siap tak ada, kan. Sekali kita jumpa orang ni, dia ni mai sembahyang pakai baju besar. Jangan kita hina mereka-mereka ni. Kita tak tahu dia siapa. Boleh jadi kadang-kadang dia adalah lebih baik pada kita. Kadang-kadang boleh jadi dia ni wali Allah, kita tak tahu. Kita akan kenal. Kita kuali kita kenal lah. Wali mana nak kenal? Kuali kita kenal lah. Kan? Sebab tu kita, orang-orang yang kita tak kenal ni, kita anggap baik daripada semua ni. Boleh jadi daripada lebih baik pada aku. Kalau dia tua pada kita, kita rasa boleh jadi pakcik ni amalan dia banyak pada aku. Kalau dia muda pada kita, kita tahu boleh jadi dia ni dosa dia lebih kurang pada aku. Aku lagi banyak dosa pada dia. Kita anggap lagu tu ya. Anggap yang baik ya. Sangka baik dengan orang. Bila sangka baik dengan orang, maknanya hati kita ni terbit benda-benda yang baik. Kalau kita sangka buruk kat orang, maknanya hati kita ni terbit benda yang tak baik, maka kita kena ubah dia. Maknanya ada buruk dalam hati kita, ada benda tak elok, buang. Banyakkan sangka baik dengan orang. Dan kita, bila kita kurangkan untuk bersangka buruk dengan orang ni, maka kita pun selamat lidah kita. Sebab bila kita sangka buruk ke orang, lidah mula nak kata, dia ni 2 hari ya main masjid, lepas tu tak main lah. Dia main nak kata juga. Tersalah, biar pergi. Jangan kata. Mulut ni memang dia bukan ada insurans, dia kira nak kata ya. Baik. Jadi saya rasa cukup dulu dekat tu. InsyaAllah kita akan baca lagi tentang ceraian ni, yang ketiga ni, yang menceritakan ada orang yang kita kenali bukan yang sahabat karib, insya-Allah. Jadi sekadar itu sebagai mukadimah dalam bab ini. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Mudah-mudahan apa yang dikongsi sama-sama mendapat manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.